Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan Mahathir. Rahasia besar Mahathir terbongkar lagi. Seperti yang kita tahu selama ini, Mahathir dan Anwar memang tidak sebulu selepas persengketaan bermula tahun sejak 1998. Meskipun Mahathir telah bekerja sama dengan Anwar Ibrahim dalam pilihan raya, yang ketika itu memenangkan Pakatan Harapan, tetapi akhirnya ketahuan juga bahwa Mahathir memang sudah lama berniat untuk tidak pun mahu melihat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Buktinya ketika langkah Sheraton, Mahathir enggan menyerahkan dan tidak menyerahkan jawatan Perdana Menteri beliau kepada Anwar Ibrahim, melainkan dia pula letak jawatan. Tindakan tergesa-gesa letak jawatan menyebabkan negara kucar-kacir pada waktu itu. Hari ini satu lagi pendedahan menarik Mahathir tentang Madani sejak dahulu lagi. Itu kata Ahmad Awang. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menentang wawasan Malaysia Madani sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri di dalam pentadbiran beliau. Dedah penasihat Parti Amanah Negara Datuk Ahmad Awang dalam satu temu ramah eksklusif baru-baru ini. Usaha memburukan Anwar oleh Mahathir lebih teruk sejak kedua-dua pemimpin berkenaan berada dalam parti yang berlainan kini. Bukan baharu Anwar guna Mahathir. Sewaktu menjadi pemangku Perdana Menteri, Mahathir perli Madani sebagai civil society. Beliau sendiri tidak membawa kebaikan kepada SG4 di mana beliau menjadi penasihat. Dia pula usahakan kerana Anwar berjaya dalam 2 tahun. Anwar Ibrahim berjaya 2 tahun. Mahathir apa kejayaannya bersama SG4? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bertindak lagi dengan baik, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini adalah halal, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Terapi imun ini mengajar, menguatkan dan mendidik imun badan kita untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat dan seimbang, imun badan itulah yang menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Mungkin ini jawapan kepada doa anda selama ini. Saudara-saudara sekalian, terbuktilah Mahathir memang gagal dalam SG4. Apa yang sudah jadi dengan SG4? Anwar keluar beri ceramah di universiti, mana ada Perdana Menteri macam itu sebelum ini. Datuk Ahmad turut mengesahkan sememangnya Mahathir mahu menjatuhkan Anwar. Beliau turut menceritakan kerjasama beliau dengan Mahathir dalam bidang politik 7 tahun lalu. Pada hari pertama pembentukan Pakatan Harapan, saya ditugaskan membawa Mahathir ke pelancaran PH. Pada keesokan hari, saya berceramah dengan dia. Beliau juga berusaha untuk membawa Mahathir ke Beirut, Lebanon untuk menghadiri persidangan berkaitan Palestin pada tahun 2018. Bagaimanapun Mahathir tidak dapat hadir. Saya bawa rakaman ucapan beliau dan Ismail Haniyeh. Saya rapat balik dengan beliau melalui Pakatan Harapan dan gerakan menentang Israel. Usaha mendekatkan Anwar dengan Mahathir turut diusahakan tetapi tidak menjadi. Ahmad Awang yang pernah berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam mempunyai pengalaman bekerjasama dengan Mahathir menerusi Perkhidmatan Awam sejak 1975 hingga 1991. Hubungan beliau dengan Mahathir sewaktu itu tidak rapat dan sering bertegang urat dengan Mahathir. Dia nak haramkan buku Milestone terjemahan Batu Tanda Sepanjang Jalan sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan. Semasa menjadi pengarah Pusat Islam, khidmat saya dibekukan selama 4 tahun. Dia kata saya susahkan kerajaan. Saya kata Mahathir pakar perubatan, saya pakar agama.
Antara isu yang diusahakan oleh Ahmad Awang ialah pengharaman penjualan arak di mes tentera dan kes ragging di Royal Military College menggunakan alkohol. Khidmat saya dibekukan dan terpaksa berada di Jabatan Perkhidmatan Awam. Kemudian saya kembali ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, tetapi terpaksa berada di bawah pegawai bawahan saya. Beliau kembali semula sebagai pengarah bahagian dakwah di JAKIM dan pernah menjadi pengarah Pusat Penyelidikan Islam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Keputusan Peguam Negara hari ini disambut baik dan gembira oleh rakyat Malaysia. Terutamanya rakyat yang mahu supaya keadilan dapat ditegakkan mengikut jalur yang tepat, bukan ikut tekak sendiri, ikut suka hati sendiri, ikut media sosial. Hari ini Peguam Negara menolak permohonan maaf aktivis iaitu Monadin. Saudara-saudara sekalian, beberapa aktivis sejak belakangan ini begitu gairah menunggang isu yang berkait dengan isu-isu panas di Malaysia. Tetapi apabila ramai netizen mula merasakan bahawa itu semua hanya fitnah belaka, mereka mula berfikir secara waras. Tindakan Peguam Negara menolak permohonan maaf aktivis Monadin ini adalah satu tindakan yang dipuji oleh netizen yang lain. Mereka kata ini boleh jadi satu pengajaran kepada lebih ramai orang supaya lebih berhati-hati, jangan terlalu gairah untuk menunggang isu, terutamanya isu inkues Zara Khairina. Permohonan prosiding komital terhadap aktivis Monadin bagi penghinaan mahkamah berkaitan hantaran menyentuh inkues Zara Khairina Mahathir tetap diteruskan, meskipun beliau sudah mengemukakan permohonan maaf Jumaat lalu. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar berkata, pihaknya tidak menerima permohonan maaf aktivis yang bernama C. Monadin yang dikemukakan menerusi laman Facebooknya. Ramai netizen gembira, kata mereka, sudah tiba waktunya negara ini bertegas dengan undang-undang, jangan lepaskan orang dengan hanya permohonan maaf. Kerana lihat saja sekarang berapa ramai yang orang terlalu percaya dengan berita yang bohong. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua. Ini ialah terapi imun Transufactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila terapi imun ini mengajar, menguatkan, mendidik imun badan kita supaya jadi bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila akar penyakit itu sudah dihapuskan oleh imun badan kita sendiri, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Mungkin ini adalah jawapan kepada doa anda selama ini yang mahu lepas daripada masalah kesihatan anda. Saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan itu, Ketua ataupun Peguam Negara menegaskan Jabatan Peguam Negara tidak berhasrat untuk membatalkan notis tunjuk sebab bertarikh 10 September lalu yang dikeluarkan terhadapnya. AGC mengambil maklum permohonan maaf tersebut serta tindakan beliau menurunkan hantaran berkenaan. Ia mungkin boleh menjadi faktor mitigasi kepada penamat tersebut dalam proses mahkamah kelak, katanya lagi. Memandangkan tindakan penamat tersebut adalah berkaitan penghinaan proses mahkamah yang sedang berjalan, pihak AGC perlu mengambil tindakan tegas untuk mengelakkan isu penghinaan mahkamah ini diambil ringan dan terus dilakukan oleh mana-mana pihak. Dalam erti kata lain, kata AGC, Peguam Negara tidak dapat menerimanya permohonan maaf beliau. Pihak jabatan akan berkomunikasi dengan peguamnya kelak, katanya lagi. Ketika ditanya sama ada permohonan perintah komital sudah difailkan,
terhadap Mona, Peguam Negara memaklumkan ia akan dibuat dalam tempoh terdekat. Beliau ditanya tindakan lanjut agensi itu berhubung permohonan maaf yang dibuat Mona berhubung hantaran yang menyentuh inkues menyasat punca kematian Zara Khairina yang dimuat naik dalam laman Facebook pada 4 September lalu. Dalam permohonan maafnya, aktivis itu berkata beliau tidak pernah berniat untuk mempertikai atau mencampuri prosiding Mahkamah Coroner yang sedang berjalan ketika itu. Saya juga tidak mempunyai niat jahat untuk mempengaruhi pandangan serta persepsi masyarakat, apatah lagi hakim Mahkamah Coroner yang sedang menjalankan prosiding inquest, katanya lagi. Namun demikian, penelitian AGC mendapati hantaran dimuat naik oleh Chi Munadin yang antara lain mempertikai keterangan saksi pakar iaitu pakar patologi forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu, Sabah, Dr. Jesse Hu, berpotensi mempengaruhi pandangan awam serta mengganggu perjalanan prosiding inquest yang sedang dijalankan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.